Perutusan Perdana Menteri ada maklum bantuan ibu tunggal akan diberi sebelum Hari Raya. Tetapi masih ramai lagi ibu tunggal tidak dapat lagi bantuan ini. Kenapa? What's up guys? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizwan. Episod kali ini aku akan jelaskan secara terperinci kenapa kebanyakan ramai ibu tunggal yang tidak dapat lagi bantuan khas RM300 yang mana diwawarkan oleh Perutusan Perdana Menteri kita yang mengatakan akan diberi sebelum Hari Raya Aidiladha. Tetapi mereka tidak dapat. Ceritanya begini, kesemua ibu tunggal di sana, mereka sangka mereka dapat RM300. Yang mana aku ada tunjukkan dalam episod yang lepas, yang mana korang boleh klik kat sini, aku ada call pihak JPW yang mengatakan tentang hal ini. Ibu tunggal di bawah JKM, iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat, yang terlibat dengan bantuan kanak-kanak sahaja, automatically boleh dapat bantuan ini masuk ke akaun yang korang dapat bulan-bulan tu, yang mana JKM akan bayar. Tetapi ibu tunggal selain daripada yang dapat bantuan kanak-kanak ini, korang perlu daftar bantuan ini di JPW. Ini sebabnya kebanyakan ibu tunggal tak dapat. Mereka sangka kesemua ibu tunggal yang tersenarai dalam JKM akan dapat. Sedangkan yang dimaklumkan oleh JPW hanya ibu tunggal di bawah bantuan kanak-kanak sahaja. Tapi korang jangan risau. Permohonan masih dibuka lagi sebelum 31 Oktober 2020. So, korang still lagi boleh membuat permohonan secara online ataupun korang sendiri pergi ke pejabat JPW untuk memohon. Sebenarnya aku ada tunjukkan dalam episod sebelum ni, okey, bagaimana korang nak buat permohonan secara atas talian dan juga secara manual. Yang mana korang boleh klik link kat sini. So, video tersebut aku tunjukkan bagaimana cara-caranya. Tetapi dalam episod ni aku akan tunjukkan secara ringkas bagaimana korang boleh mohon secara online. Mari kita pergi ke website yang aku terterakan di description di bawah. Selepas itu korang akan nampak permohonan bantuan khas ibu tunggal. Okey, korang boleh baca dekat atas tu, and then korang pilih negeri masing-masing yang mana Jabatan Pembangunan Wanita yang berhampiran dengan tempat tinggal korang. Jika korang daripada Perlis, korang pilihlah Perlis. Jika korang daripada Kedah, pilihlah Kedah. Dan selanjutnya, macam aku tunjuk contoh kat sini yang mana aku akan pilih Selangor. So, borang ini Google Form yang mana bagi korang yang tak register akaun Gmail, korang perlu register akaun Gmail. Okey, daftar, create satu email Gmail dan buat pendaftaran di situ. Tapi bagi korang yang dah register, automatically dia akan keluar macam ni. Terus pergi ke borang permohonan bantuan khas ibu tunggal berdasarkan negeri masing-masing. Korang kena tahu korang ni kategori ibu tunggal yang bagaimana. Okey, yang mana kat sini dia ada tunjuk perempuan warga negara Malaysia yang menjadi ketua isi rumah bagi kategori. Sini korang boleh select salah satu saja. Okey, yang mana pertama, taraf perkahwinan balu atau bercerai ataupun berpisah tetap dan mempunyai anak yang belum berkahwin dalam isi rumah yang sama. Ataupun korang ni sebagai ibu tunggal mempunyai suami tetapi suaminya tidak sihat dan tidak berkemampuan untuk bekerja dan mempunyai anak yang belum berkahwin dalam isi rumah yang sama. Ataupun korang boleh pilih tidak pernah berkahwin tetapi mempunyai anak, iaitu anak angkat atau anak tidak saf taraf. So, di situ korang isi maklumat peribadi korang, nama penuh korang, IC select dan juga nombor IC dan nama bank. Nama bank ni penting bagi korang sebagai ibu tunggal yang mempunyai akaun bank yang aktif. Di sini tak ada pembayaran secara penunaian seperti BSH, okey, yang mana korang perlu sebenarnya aktifkan bank korang. And then korang klik korang punya nama bank dan nombor akaun bank korang. Dan kau klik bangsa apa, agama apa, dan alamat tetap, dan pekerjaan, bekerja ataupun tidak bekerja. Okey, jika bekerja, nyatakan. Dan pendapatan 960 ke bawah, ataupun 961 ke atas, ataupun 1201 ke atas. Tapi sebelum korang select ni, pastikan korang tahu kelayakan untuk korang dapatkan bantuan khas RM300 ini. Parlimen area mana? Okey, macam aku Petaling Jaya Selatan, macam Don mana, nombor telefon rumah jika ada, kalau tak ada just tinggalkan je. Nombor telefon bimbit, kalau kau tengok ada simbol star ni bermaksud perlu diisi. Email korang ni sebagai OKU ataupun tidak. Peringatan bagi korang sebagai ibu tunggal
yang dia OKU, maka dia tidak akan dapat bantuan khas ini 2 kali. Hanya salah satu saja ibu tunggal ni akan dapat. Seterusnya, pernah mendaftar e-kasih ke tak? Bagi korang yang tak tahu e-kasih tu apa, korang boleh klik video di atas sini. Aku ada tunjukkan. Lepas tu, maklumat waris, nama penuh waris korang, hubungan dengan waris, nombor telefon waris. Lepas tu maklumat tanggungan pula, bilangan anak ada berapa. Lepas tu anak berserta nombor MyKid, MyCard, sil perkenaan dan sebagainya. Okey, yang mana korang letak nama anak korang kat sini. Lepas tu space, letak nombor IC anak korang. Dan maklumat bantuan diterima. Adakah anda penerima bantuan kanak-kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat? Ini yang aku maklumkan tadi. Bantuan lain yang diterima, pernahkah anda menerima sebarang bantuan kebajikan daripada mana ada agensi kerajaan atau swasta? So, maka kau pilihlah. Okey, Baitul ke, ataupun swasta ke, ataupun apa-apa jenis bantuan. Penerima bantuan dari agensi berlainan masih layak menerima BKIT ni jika berkelayakan. Jika korang sebagai ibu tunggal yang cukup kelayakan ada minta bantuan daripada bantuan selain daripada JKM ataupun JPW, korang masih layak lagi. Dan kau klik kat sini, kau tekan next. So kau tengok page kedua ni yang merupakan senarai semak permohonan bantuan khas. Okey, lampiran kau buat semakan saja. Okey, yang mana korang tengok bahagian syarat asas kelayakan, make sure ketiga-tiga syarat ini kau tik. Lepas tu tik borang permohonan bantuan khas ibu tunggal yang mana berdasarkan lampiran yang pertama tadi. Ini senarai salinan yang kau perlu tik untuk korang semak. Contohlah di meja korang ni ada IC. Okey, kau select. Salinan IC dah ada dah. Lepas tu kau tengok salinan penyata akaun tahun semasa. Dah ada ke belum? Lepas tu, okey, dah ada. Lepas tu salinan sijil kelahiran ada. Okey. Lepas tu salinan gaji terkini ada jika berkenaan. Lepas tu surat akuan pengesahan pendapatan. Lampiran B3 boleh muat turun di www yang aku tuturakan ni. Okey. Jika ada, ada. Lepas tu surat akuan doktor. Jika ada berkenaan, ada. Surat akuan sumpah, ada. So bila dah ada ni, dan yang paling penting sekali, jika korang tengok kat situ, semuanya salinan. Yang mana korang perlu sahkan dulu. Okey. Sahkan dulu semua sekali. And then, masukkan dalam komputer korang ataupun kau masukkan dalam kau punya handphone korang. Kalau kau tengok situ, dokumen salinan hendaklah disahkan oleh mana-mana yang berkelayakan. Korang boleh baca kat situ lah. Kau dah save dalam kau punya handphone ke, dalam komputer ke, maka korang add file kat sini. Yang mana bila kau klik add file ni, semua dokumen yang korang dah save tadi, sebelum itu korang perlu convertkan dia sebagai PDF. File PDF. Aku ada tunjukkan cara, proses dia, bagaimana korang boleh convert PDF tu dengan mudah. Okey, yang mana korang boleh klik video kat sini, keseluruhannya, aku ada tunjuk. Tapi sebelum tu juga, aku ada tunjukkan bagaimana bagi korang sebagai ibu tunggal, yang tak ada mesin scan ke, okey, tak tahu nak guna komputer ke, hanya tahu guna mobile phone saja. Lepas tu, dokumen ada depan mata. So macam mana aku nak masukkan ni dan convert dan sebagainya. Korang boleh klik kat sini. Aku ada tunjukkan bagaimana bagi korang yang tak ada mesin scan. Yang mana korang boleh ambil gambar melalui handphone korang dan automatically proses save gambar tu akan jadi seperti scan. So selepas dia korang dah settlekan proses itu, just tekan submit. So begitulah perkongsian aku dalam episod kali ini. Diharap sedikit sebanyak memberi info dan maklumat tentang bagaimana korang nak dapatkan bantuan khas 300 ini. So bagi korang yang belum subscribe channel aku Saja Sembang, please klik kat sini dan jangan lupa share dan like video ni. Terima kasih guys. Thanks support channel aku. Aku Faizwan. Assalamualaikum.